Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula dalam bahagian ibadah. Okey, nampak tak sebelah sini dipanggil apa? Solat. Solat jenazah. Okey, solat jenazah. Okey, yang ni lah keadilan. Kalau siapa belum tulis ataupun klik link tu, boleh scan juga dekat slide Ustaz. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang solat sunat, betul? Mungkin ada Ustaz tak habis lagi, tak apa. Awak boleh baca je sebab solat sunat dia ada dia punya kriteria. Apa nanti Ustaz akan ulang balik dekat sekolah lah. Okey, untuk hari ni kita akan belajar tentang solat jenazah. Okey, sambungan lah. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, pengertian. Okey, pengertiannya ialah setiap manusia akan merasai kematian. Semualah yang mana dipanggil kehidupan. Termasuklah kita sebagai manusia. Mesti akan rasa kematian. Dia mesti ada mula dan akhir lah. Macam awak berlari kan. Contoh awak berlari dekat sini mula. Mesti awak akan jumpa pada akhir. Macam juga awak tengok cerita. Mesti ada cerita mula. Lepas tu ada dia punya konflik lah, apalah kan. Lepas tu dah ada akhir cerita. Akhir cerita keluarlah yang nama-nama orang tu kan. Itulah dipanggil kehidupan. Dia akan merasai juga kematian. Okey, bagi orang Islam. Cuma yang penting orang Islam. Siapa orang Islam? Kitalah orang Islam yang meninggal. Bagi orang Islam yang meninggal, dia special sikit. Sebab kenapa? Sebab ada kewajipan yang orang hidup yang perlu dilaksanakan oleh orang Islam yang masih hidup. Maknanya orang hidup tu, contoh ada kawan kita meninggal, yang mana yang hidup, dia mesti kena selesaikan kewajipan kawan dia yang meninggal. Apakah kewajipan tersebut? Ada 4. Okey, yang pertama ialah memandikan jenazah. Okey, yang kedua mengkafankan jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah ataupun solat jenazah. Akhir sekali, mengebumikan jenazah. Baca Yasin tu kira penting tak? Okey, Yasin tu adalah sunat. Kalau siapa nak baca, bacalah. Siapa tak baca, jangan buat perkara-perkara buruk lah sebab tu meninggal. Contohnya macam mana? Contoh kalau orang tu meninggal, awak cerita perkara buruk tentang si mati tersebut. Itu tak baguslah, tak elok. Okey, cuma ya. Buku surat apa? Okey, bagi buku teks, lupa Ustaz nak bagi tahu. Untuk buku teks, awak boleh 42. buka muka surat 42. Dia akan tulis tajuk keempat, solat jenazah. Ya, lupa Ustaz tanda kat sini. Muka surat 42 Okey. Mengebumikan jenazah. Okey, yang pertama ialah memandikan. Mandi ni ada cara mandi dia. Yang ni kita takkan belajar lagi lah untuk tahun ni. Tahun depan awak akan belajar cara mandi jenazah. Okey. Okey, yang kedua mengafankan jenazah. Kafan ni macam mana? Kafan ni adalah pakaian bagi jenazah. Macam kita pakai baju tapi cuma jenazah ada pakaian dia. Okey. Yang ketiga solat jenazah. Solat jenazah ni kita akan belajar pada hari ini. Macam mana cara solat, apakah solat jenazah. Okey. Yang akhir sekali mengebumikan jenazah. Maksud mengebumikan ialah bukannya dia duduk dekat bumi lain. Bukan, maknanya tanam jenazah ke dalam tanah. Ini adalah 4 kewajipan. Okey. Seterusnya. Okey, sabda Rasulullah, Nabi Muhammad bersabda, apa dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi lah. Rasulullah SAW bersedih atas kematian. Kematian siapa? An-Najasyi. Siapa An-Najasyi? Siapa kenal? Soang, siapa kenal An-Najasyi? Siapakah An-Najasyi ni? Seorang apa? Ingat lagi, sirah. Ulama. Ulama. Kau ulama. Hamba. Lupalah tu. Tak kenal Najasyi. Okey. Najasyi ni ialah seorang raja. Raja yang bukan Islam lah. Waktu zaman dulu. Nanti awak boleh belajar. Awak tengok dekat YouTube. Siapakah Raja An-Najasyi. Tapi kenapa Nabi sedih? Ada cerita dia kisah dengan Nabi sedih. Okey. Ustaz teruskan je lah. Lalu baginda keluar ke tempat solat.
berbaring bersama-sama sahabat dan bersolat sebanyak 4 kali takbir. Ini adalah cara Nabi selesaikan jenazah tersebut. Kalau orang tu meninggal, apa kena buat? Inilah salah satunya, kena solat sebanyak 4 kali takbir. Ini pada riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Hukum solat jenazah. Hukum jenazah ialah fardu kifayah. Kita ada dua jenis kan, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ialah benda perkara wajib lah. Setiap orang Muslim. Kalau tak buat, individu tu berdosa lah. Contoh apa dia? Solat, puasa, zakat dan haji. Contoh ada 3 orang. Seorang tu tak puasa. Seorang tu je lah yang berdosa. Tu dipanggil fardu ain. Okey, yang kedua ialah fardu kifayah. Fardu kifayah ni macam mana? Okey, fardu kifayah contohnya satu kawasan, kalau ada seorang tu yang ada ilmu tentang fardu kifayah tersebut, semua terselamat dalam dosa. Kalau semua tak tahu tentang cara Islam fardu kifayah ni, kira satu ni akan berdosa lah. Jadi kita tak nak tergolong dalam mana? Dalam semua ni yang berdosa. Sebab kenapa? Semua tak nak belajar, tak tahu ilmu tentang fardu kifayah. So kurang-kurangnya awak-awak semua, adik-adik semua kena tahulah fardu kifayah tu macam mana. Maknanya kalau ada kawan-kawan awak yang lain yang tak ada datang kafar kan, yang tak belajar, kemungkinan dia orang tak tahu macam mana fardu kifayah, awak semua boleh tolong dia orang macam mana nak selesaikan fardu kifayah. Contohnya ialah solat jenazah tersebut. Kita tak boleh biarkan jenazah tu dibiar macam tu je sebab dia adalah jenazah orang Islam. Jadi kita kena selesaikan apa cara-cara dia. Okey, solat jenazah tidak sama seperti solat biasa. Dia lain, dia bukan macam solat subuh, zuhur ataupun sebagainya. Sebab kenapa? Solat jenazah ianya hanya adalah 4 kali takbir sahaja. Berdiri dan 4 kali takbir. Dan dia tiada rukuk serta sujud. Kalau orang tanya, kalau dalam periksa tanya, adakah solat jenazah boleh rukuk? Maknanya awak kena pangkah lah ataupun salah. Ataupun jawapannya ialah tidak. Solat jenazah hanya 4 kali takbir. Kalau soalan jenis baris lah. Okey. Rukun solat jenazah adalah seperti berikut. Okey, kita akan belajar tentang rukun solat jenazah. Macam mana rukun dia? Ada 4. Okey, ada 4 sahaja rukun solat jenazah ni. Yang pertama ialah berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu duduk ataupun sebagainya lah. Ikut kemampuan masing-masing. Yang kedua, niat mendirikan solat jenazah. Mestilah niat. Kalau tak ada, tak boleh. Tak tahulah apa dia punya ibadah kita nak buat. Okey, yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali. Termasuk takbiratul ihram. Maknanya 4 kali takbir bukannya Allahu Akbar saja, dia mesti takbiratul ihram lah. Allahu Akbar. Angkat tangan tu Dan akhir sekali mestilah tertib, iaitu mengikut urutan. Tak adalah orang angkat tangan dulu baru nak niat. Betul? Tak pernah orang buat lagi kan? Okey. Inilah rukun solat, ada 4 sahaja. Tak macam solat biasa. Ada berapa? Berapa rukun solat fardu? Cuba ingat. Berapa? 13. Bagus. Solat fardu ada 13. Jenazah hanya ada 4. Ingat tu kalau ada periksa, kalau awak sebut fardu tu ada 4 saja, salah lah. Banyak, memang betul-betul salah lah. Sebab fardu memang mesti banyak, iaitu 13. Termasuk tertib. Okey. Kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama ialah berdiri bagi yang mampu. Ini Ustaz boleh lah. Kalau tak boleh, duduk. Kena duduk. Ya Kalau tak mampu, boleh duduk. Baring. Kita dah belajar kan cara-cara solat bagi orang sakit. Dan sebagainya. Okey. Yang kedua, niat solat jenazah. Niat solat jenazah ada 4 jenis. Okay, yang pertama ialah bagi jenazah lelaki.
Yang kedua ialah bagi jenazah kanak-kanak lelaki. Ini kalau ada kanak-kanak lah, niat dia lain sikit, ada tukar. Yang ketiga bagi jenazah perempuan. Okey, bagi jenazah perempuan. Serta jenazah untuk kanak-kanak perempuan. Okey. Jadi dia punya cara dia dan beza. Okey, Ustaz baca satu-satu dululah. Okey, bagi jenazah lelaki, usolli ala hadzal mayyiti arba'ah takbirati fardu kifayah. Kalau nak tambah imam ke makmum, makmuman ataupun imaman, lillahi ta'ala. Maksudnya saja aku menunaikan solat ke atas mayat lelaki. Mayyiti mesti lelaki. 4 takbir. Macam mana nak tahu lelaki? Sebab dia sebut hazal lah. Kalau hazihi perempuan, bahasa Arab kan, ingat tak? Okey. Mayat lelaki ini berapa kali? 4 kali takbir. Arba'ah maknanya 4 lah. Fardu kifayah imaman ataupun makmuman kerana Allah Ta'ala. Okey. Yang kedua, bagi jenazah kanak-kanak lelaki, usolli ala hadzal mayyiti at-tifli. At-tifli maksudnya kanak-kanak lah. Arba'ah takbirati fardu kifayah adaan ataupun imaman makmuman lillahi ta'ala. Ini maksudnya kanak-kanak. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini. Memang di sini sebut lelaki dulu baru kanak-kanak sebab bahasa Arab dia ada terbalik kadang-kadang kan. Okey, kanak-kanak lelaki ini 4 kali takbir arba'ah fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Kalau ada imaman, imamlah mengikut imam atau makmum. Okey, yang ketiga, bagi jenazah perempuan. Okey, jenazah perempuan, usolli ala hadhihi. Perempuan dia sebutannya lain sikit. Ala hadhihi al-mayyitati, ada tanda bawah, arba'ah takbirati fardul kifayah adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat perempuan, ini 4 kali takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Perempuan ni maksudnya kena ala hadhihi. Hadha lelaki. Hadhihi perempuan. Kalau ada kanak-kanak, atifli lah. Atiflati ataupun atifli. Ini kanak-kanak. Okey. Okey, maksud untuk jenazah perempuan, usolli ala hadhihi mayyitati atiflati arba'ah takbirati fardul kifayah lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Okey? Jangan letak hazihi pula kalau lelaki. Kalau dalam periksa, kadang-kadang dia suruh tulis niat, lafaz niat solat jenazah bagi lelaki. Awak sebut hazihi salah lah. Walaupun markah dia 2 markah kadang-kadang. Kadang-kadang 3 kalau 2 kali maksud. Okey. Kena ingat tu dia punya keyword lah. Okey. Seterusnya. Yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali. Oh ya, untuk yang cara dia tu muka surat 43 dengan 44. Okey, boleh tengok dekat buku teks kalau awak tak nampak lah lafaz ni ada kat sini. Muka surat 43 dengan 44. Okey, takbir sebanyak 4 kali. Okey, apa isi dalam 4 kali tersebut? Kita takkan takbir saja 4 kali. Dia mesti ada isi dalam dia. Apa kita kena baca. Tak baca pun ada dia kena baca lah. Okey. Yang mana tak tahu tak apa. Yang mana dah tahu kena buat. Okey, yang takbir pertama mestilah membaca surah Al-Fatihah.
Okey. Siapa tak tahu surah Fatihah kena belajarlah. Okey. Takbir kedua membaca selawat ke atas Nabi Muhammad. Okey. Ada setengah orang dia buat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun boleh. Kalau awak rajin, bacalah sampai habis. Yang ni tak apa selawat ni adalah tayat akhir awak. Kalau nak ingat dia adalah tayat akhir. Cuma dia tak adalah at-tahiyatul mubah, dia semua mula dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas awak sambunglah kama shallaita ala sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Senang je. Ini adalah tahiyat akhir. Okey, yang ketiga ialah mendoakan jenazah. Doa ni adalah untuk semoga jenazah tu dirahmati, diampuni dan diangkat darjat untuk jenazah tersebut. Okey. Okey, doa ni ialah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ni bagi jenazah lelaki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Beza dia. Lahu dengan laha. Warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terbalik. Kalau yang ni mestilah baris atas. Kebanyakannya ialah baris atas. Kalau yang ni baris depan. Yang ni baris atas. Kena ingatlah. Okey. Kalau kanak-kanak sama juga bacaan dia. Okey, takbir keempat ialah doa tambahan. Doa tambahan ni adalah sunat. Kalau tak tahu diam sajalah dalam beberapa saat baru bagi salam. Okey. Doa keempat ni ialah doa apa? Diminta apa? Doa keempat tu boleh tengok dalam buku teks muka surat 44. Muka surat 45. Maaf. Doa ni ialah apa? Ya Allah, ampuni dia. Dirahmati dia, maafkan dia dan ampuni kesalahan dia. Maknanya doa ni untuk bagi jangan kau menyuruh Allah supaya tidak menyekat pahala dia. Selesaikanlah apa yang ada tersekat. Contohnya macam hutang sebagainya lah. Itu doa tambahan untuk jenazah tersebut. Dan akhir sekali memberi salam berserta tertib. Tertib ni kalau nak baca doa pun boleh, tak nak baca doa pun tak mengapa. Seeloknya bacalah apa-apa doa. Contoh kalau mak ayah meninggal, bacalah doa kedua ibu bapa. Kalau sahabat meninggal, bacalah dalam bahasa Melayu pun tak kisah. Allah Maha mengetahui. Okey. Semua ada soalan tak? Boleh faham tak apa yang Ustaz ajar? Ke tak faham boleh angkat tangan dan ajukan soalan lah. Faham? Betul? Okey. Okey, bagi latihan. Okey, latihan ringkas je lah. Lebih pada amali. Okey, latihannya yang pertama, hafal niat, lafaz niat tu. Solat bagi jenazah lelaki, perempuan dengan kanak-kanak. Ada 4 sahajalah. Ni awak kena ingat. Perbezaan ni awak kena tahulah sama ada lelaki macam mana, perempuan ni macam mana, kalau kanak-kanak bagaimana. Berserta maksud sekali. Dia lafaz niat dia sama je, cuma beza dari segi perubahan huruf untuk setengah huruf dengan baris. Okey. Yang kedua, praktik cara solat jenazah dengan betul. Ni yang 4 ni lah. 4 rukun kena tahulah. Takbir pertama apa kena buat, macam mana cara doa jenazah, ya. Dengan takbir keempat ni pun kalau awak nak hafal pun boleh. Kalau boleh ingatlah yang ni keempat dengan cara memberi salam. Okey. Cara ketiga ialah tasmid dengan ibu bapa anda. Tasmid dengan ibu bapa. Tasmid ni maknanya awak buat praktik dengan mak ayah awak. Macam mana cara solat yang betul. Okey, pastikan mak ayah cuba tengoklah. Kalau ada kesalahan, tegur dia macam mana cara perbuatan betul. Tak apa, video nanti Ustaz akan tunjukkan selepas ni macam mana cara solat jenazah. Okey. Dan akhir sekali, semoga berjaya. Nanti Ustaz akan kepilkan ni dalam Google Classroom. Okey. Ada siapa nak tanya? Semua macam faham saja? Tak ada. Tak ada? Semua fahamnya? Okey, kalau Ustaz ulang balik, boleh? Ustaz tanya. Boleh. Ahmad Rayyan, berapakah rukun bagi solat jenazah? 4.
4. Okey, sebutkan Ustaz empat-empat sebut. Yang pertama kenapa sampai akhir sekali? Ryan. Dah keluar. Okey. Justina Amani. Cuba bagi tahu Ustaz. Apakah empat-empat yang Ustaz ajar tadi? Yang pertama kenapa? Yang kedua, yang ketiga, keempat. Tak perlu yang detail. Ustaz nak tahu apa empat rukun tadi. Justina Amani. Tak ingat? Izafri. Takkan Ustaz tegur saja, mesti Ustaz nak tahu. Awak boleh ingat ke tak? Okey, Izafri, apa dia empat-empat? Pertama kenapa? Tegak bagi yang mampu. Okey, lagi yang kedua. Membaca takbir pilihan. Baca je, tak ada niat. Tak ada. Kena niat dulu selepas berdiri bagi mampu. Okey, yang ketiga. Barulah. 4 kali. Takbir 4 kali beserta isi dia dalam tu. Okey, last kali apa dia? Baca surah Al-Fatihah. Tak, itu isi dalamnya. Okey, yang 4. Lepas 4 takbir tu, lepas tu apa? Yang keempat. Tertib. Itu rukun. Yang lupa ni rukun. Ustaz tunjuk balik. Ni rukun. Solat jenazah ada 4 sahaja. Berdiri, niat mendirikan solat jenazah, takbir dan tertib. Kalau bila tanya apakah isi dalamnya, baru ini. Yang ni niat. Yang ketiga takbir. Bila sebut takbir 4 kali, inilah isi dia 4 kali takbir tu. Okey, boleh faham? Okey. Okey, Ustaz tanya yang lain pula. Okey. Bagi Ustaz, lafaz niat solat bagi lelaki. Kuan, boleh baca? Tak ingat boleh tengok dalam buku. Ustaz tegur dia punya dari segi baris lah. Ada dalam buku teks. Sholli ala Ikhwan. Ke tak ada mic? Okey, tak apa. Akif Hazim, cuba baca. Sholli ala bagi jenazah lelaki. Bukan kanak-kanak, jenazah lelaki yang dewasa. Usolli ala hazil maiti tifli arba'a takbiratin fardal kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Okey. Tu bagi kanak-kanak perempuan. Ustaz tanya tadi tentang jenazah lelaki. Okey, jenazah lelaki muka surat 43. Tengok 43. Usolli ala hadzal mayyiti. Hadza mayyiti. Arba'a takbirati fardul kifayah imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Ingat tu hadzal mayyiti. Adalah lelaki. Okey, seterusnya Adam Daniel. Jenazah bagi perempuan. Cuba baca lafaz niat dia. Jenazah perempuan. Bukannya jenazah kanak-kanak dan sebagainya. Adam Daniel. Tak ada. Okey. Ramadhania boleh baca? Talib Nur Aisyah. Yang perempuan ke Ustaz? Ya, perempuan. Jenazah perempuan. Usalli ala hazihil mayyitahi arba'a takbiratin fardal kifayah di imaman atau makmuman lillahi ta'ala.
Okey, bagus. Cuma jangan sebut atau lah nanti waktu solat ya. Okey, usolli ala hadhil mayyitati. Bukan mayyiti ya, mayyitati arba'a takbirati fardul kifayah makmuman lillahi ta'ala. Ustaz sebut makmuman terus lah. Makmuman lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat ke atas mayat perempuan. Ini 4 takbir fardul kifayah menjadi imam atau makmum. Kalau ni makmum kerana Allah Ta'ala. Okey. Nanti bacalah balik. Lepas tu awak praktikkan macam mana cara solat jenazah. Baru insyaAllah awak akan tahulah macam mana cara dia. Tak apa. Kita rehat dulu dalam 5 minit. Ustaz akan tunjuk video cara solat. Okey, rehat dulu 5 minit, minum air dan sebagainya lah.